Anwar Ismail, para pentadbir yang dihormati, guru-guru yang disayangi, seterusnya yang saya segani penceramah kita pada hari ini, Encik Malik Abdullah bin Adnan daripada SK Teluk Berembang. Selamat datang diucapkan kepada semua yang hadir pada majlis petang ini ataupun ladap kali pertama untuk sekolah kebangsaan Simpang 4 pada tahun ini. Bagi memulakan majlis dan supaya majlis kita lebih diberkati, saya persilakan bacaan doa daripada Ustaz Razali. Ustaz Razali ada? Ya, hadir. Boleh Ustaz bacakan doa dulu? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Kami berhimpun secara maya pada petang ini untuk tujuan kursus pengenalan Google Word for Education SK Simpang 4. Kami memohon kehadrat-Mu ya Allah agar Engkau berkatilah majlis ini. Engkau rahmatilah sekalian yang hadir di dalam majlis ini. Jadikanlah segala usaha dan amal kami sebagai amal yang Engkau redai. Ilhamkanlah dalam fikiran kami idea-idea yang bernas, kreatif, kritis dan positif. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu dan sebagai pendidik anak bangsa yang Engkau redai. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Razali atas bacaan doa tadi. Moga doa kita ketika hujan turun ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bagi untuk tidak melengahkan masa, saya terus kepada acara seterusnya, ucapan aluan daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Simpang 4, Cik Anwar Ismail sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini, majlis pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Allahumma tammi bil khair. Allahumma tammi bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ustazah Nur Hidayati, pengacara taklimat kita pada petang ni. Sebelum tu saya nak maklumkanlah. Yang pertama untuk perhatian Cikgu Rozita, isu ladap. Jadi sila ambil perhatianlah nama-nama guru yang mengikuti online kita pada petang ni. Kalau ikut kita ada semua 41 orang. Mungkin tidak termasuklah guru PPKI. Kalau mereka bersama, okey. Kalau tak dapat pun nak macam mana sebab mereka masih di luar kawasan. Okey. Yang kedua, tu Puan Suzana pun ada masuk tu. Yang kedua, ladap kita pada petang ni juga, dia melibatkan Cikgu Karti, Cikgu Karti sebagai penyelaras untuk ladap kita pada petang ni. Yang saya hormati barisan pentadbir, barisan guru-guru dan juga tidak lupalah kepada tuan penceramah kita, Cikgu Malik daripada SK Teluk Berembang. Saya pun tak kenal Cikgu Malik ni. Yang mungkin yang mengenali dia Cikgu Karti lah. Sebab yang berhubung dengan Cikgu Malik pada petang ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kerana Cikgu Malik daripada SK Teluk Berembang ni bersedia untuk berkongsi maklumat, berkongsi info berkaitan dengan I-5. Saya rasa semua cikgu-cikgu SKC Papat dah ada akaun ni. Akaun yang kita bermula dengan huruf G tu. Cikgu boleh masuk dalam akaun tu dan semua aktiviti kita boleh bersama dengan murid. Dan saya telah meminta Cikgu Karti supaya membuat jadual untuk kemasukan ke dalam makmal setiap minggu. Jadi saya akan pantau lah. Selepas taklimat ni, mungkin minggu depan saya akan memantau lah mengikut jadual tu. Kalau sepatutnya tahun 1 masuk, tahun 2 hingga tahun 6 dia kena masuk. Masuk, cikgu kena bersedia lah. Nanti taklimat nanti mungkin lebih lagi memberi pencerahan pada kita lah. Bagaimana kaedah kita nak buat PDP secara maya dengan murid-murid melalui ID5 ni. Saya rasa cikgu-cikgu dah ada maklumat. Dulu PPD, tak silap saya pernah bagi maklumat. Yang penting, semua murid kita pernah login akaun yang diberi oleh KPM tu kepada murid. Kalau setengah-setengah sekolah saya tengok, dia memang menampal lah nombor akaun tu di papan kenyataan dan sebagainya, dan murid akan ingat. Nombor akaun dia bila dia masuk je, ID5 tu dia ikut. Dia murid lah, kita sebagai guru-guru lah. Jadi saya harap pada petang ni, cikgu-cikgu tidak terlepas dia punya maklumat daripada tuan penceramah kita ni, Cik Malik ni. Mungkin Cik Malik ni pun akan berkongsi banyak ilmu dengan kita lah. Jangan kita terlepas dengan apa yang dia cakap, supaya kita dapat ilmu tu dan kita dapat praktikkan dalam kita punya PDP secara maya untuk murid-murid kita lah. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada Tuan Cik Malik, Cikgu Malik
daripada SK Teluk Berembang kerana sudi untuk berkongsi maklumat dengan kita pada petang ni. Terima kasih pada Cikgu Karti di atas perkongsian ataupun menjalankan ladap pada petang ni. Untuk info kepada semua guru dan kepada semua guru lah yang dapat bersama pada petang ni, supaya dapatlah kita bersama dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah untuk kita dapat maklumat lah daripada apa yang akan disampaikan oleh Encik Malik ni. Itu sajalah saya rasa pada ucapan saya. Yang terakhir sekali, saya nak bagi maklumat, nak bagi peringatan kepada KP. Minggu sebelum cuti saya dah bagi taklimat kepada KP, sila lengkapkanlah borang yang saya diberi tu perancangan panitia. Yang saya dapat hanya panitia setakat ni daripada prasekolah dan juga KP bahasa Inggeris tak silap saya. Di yang lain-lain tu masih lagi senyap dan sunyi. Mungkin hari ni hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Minggu depan saya akan berjumpa lah dengan KP ni. Saya bagi tempoh lagi masa dalam 2-3 hari ni. Minggu depan kita hanya ada ujian, ada pentaksiran bilik darjah. Jadi mungkin pada hari Selasa disebabkan ada pentaksiran, tapi koko kita takkan batal lah. Kita akan teruskan koko juga. Tapi saya nak jumpa dengan KP lah. 23 tu kita ada jamuan. Cikgu Azlan ada tak, Cikgu Azlan? Lan ada tak dalam ni? Ada Ustaz, ada. Okey, pukul berapa Lan? Hari 23 kan ke 22? Ya betul, 23 hari 23. Khamis. Hari Khamis pukul 2 kan di Formosa. Okey. Okay. Saya nak jumpa dengan KP 22 atau 21, saya akan info lah. Nanti minggu depan. Saya harap cikgu dah hantar jumpa tu dah siap. Dah siap hanya untuk diberi dimurnikan. Kalau tak lengkap kita akan murnikan. Lepas tu kita akan binding untuk 3 salinan. Untuk perancangan panitia. Tadi saya tengok ada prasekolah pun ada buat. PPKI pun ada juga buat. Okay, terima kasihlah. Itulah yang saya nak infonya. Yang lain-lain setakat ni tidak ada maklumat. Sebab saya pun ialah kesempatan ni juga lah saya nak bagi maklumat pada cikgu. Saya rasa dah tak ada. Saya serahkanlah kepada pengacara untuk meneruskan acara pada petang ni. Dipersilakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, buka suara tu. Sorry. Terima kasih. Minta maaf Ustaz. Terima kasih ucapan daripada Tuan Guru Besar tadi tentang peringatan kepada kita guru-guru. Bagi meneruskan majlis pada petang ini, saya menjemput yang dihormati Encik Malik Abdullah bin Adnan daripada Sekolah SK Teluk Berembang untuk memberi sedikit pencerahan kepada kita tentang pengenalan GWFE ataupun Google Work for Education. Minta maaf lah, saya tak pandai sangat bahasa Inggeris. GWFE. Apa yang dimaksudkan dengan GWFE tadi tu? Maka dengan ini saya serahkanlah kepada Encik Malik Abdullah majlis ini untuk diteruskan, dan harap guru-guru yang lain pun dapat beri kerjasama, dapat mendengar walaupun di mana berada, mungkin di dalam kereta, mungkin ada yang di rumah.
Tak kisahlah, yang penting kita dapat info, dapat maklumat yang bakal disampaikan. Jadi dengan ini saya persilakan Encik Malik Abdullah bin Adnan untuk memberi ceramahnya pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Anwar bin Ismail, Guru Besar SK Simpang 4. Dan terima kasih kepada Cikgu Karti kerana menjemput saya untuk petang ni. Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan dah ada sebenarnya disediakan oleh pihak PPD di dalam Google Classroom. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Apa yang saya akan ceritakan ni mungkin tidaklah terlalu asing untuk rakan-rakan sebab kita telah pun menggunakan akaun ini sebenarnya bermula daripada penghujung 2019 sehingga sekarang. Okay. So apa yang saya kongsi ni bukan benda baru, memang dah ada dah dengan kita, kerajaan dah sediakan, cuma ada penambahbaikan berkenaan dengan beberapa perkara mengenai email lah, mengenai email dan juga akaun yang sedia ada, langganan yang sedia ada. Baik, sebelum tu saya kenalkan diri saya Malik Abdullah bin Adnan, berasal daripada Negeri Sembilan, mengajar dekat sini dah masuk daripada 2016 sampai sekarang. Okay. Sebelum ni saya kat Johor, dekat Kota Tinggi, sekarang dia baru berpindah kat sini. Kemudian berkenaan dengan Google ni, saya merupakan seorang Google Certified Trainer di bawah kumpulan e-didik Malaysia. Okay, kalau dalam KPM ni saya bertugas sebagai Google Workspace for Education Champion atau GWFE untuk singkatan dia. Jadi tujuan kami dilantik tu oleh pihak kerajaan atau pihak KPM adalah untuk memberikan kepada rakan-rakan pendedahan berkenaan dengan Google Workspace lah. Tapi seperti yang saya maklumkan tadi, perkara ni bukan perkara yang asing bagi semua, memang dah ada dah. Cuma apa yang saya kongsikan ini adalah penambahbaikan yang telah dijalankan oleh pihak KPM berkenaan dengan akaun email yang kita miliki sekarang. Okay. Baik, izinkan saya share skrin sebentar. Baik, yang pertama sekali saya nak kongsikan ialah tentang bahan yang saya maklumkan tadi. So ini adalah Google Classroom yang telah tersedia untuk admin D5 bagi setiap sekolah. Jadi rakan-rakan admin D5 telah pun kami addkan dalam Google Classroom ni. Jadi segala bahan sebenarnya ada di dalam bahagian ini. Okay, di dalam bahagian classwork ni boleh rujuk dan juga dapatkan pautan-pautannya di sinilah. Semua slide-slide pembentangan ada di sini. Jangan risau, saya tidak akan bentangkan keseluruhan yang ada rakan-rakan nampak di skrin sekarang. Kalau untuk makluman semua kita berkursus ni yang untuk tajuk ini saja mengambil masa dekat 4 hari. Mengambil masa dekat 4 hari, pagi dan petang. Masa tu tak ada bersemuka. Kita jalankan sepenuhnya menggunakan Google Meet. Jadi memang agak mencabarlah. Memang agak mencabar pada masa tersebut. Untuk kami kongsikan semua maklumat ini dengan anda dalam masa yang singkat. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang kan, rakan-rakan semua dah pun guna, dah ada maklumat tentangnya. Jadi apa yang kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah nanti minta Cikgu Karti untuk dapatkan bahan-bahan ni dan diedarkan dalam mungkin Telegram sekolah atau WhatsApp sekolah. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua ialah apa yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan GWFE ni, atau sebelum ini nama dia G Suite Enterprise for Education atau GCFE. Kemudian Google telah update nama tersebut kepada Google Workspace for Education, dan sebelum ini kita menggunakan pelan Fundamentals. Okey, pelan Fundamentals ni adalah pelan yang dikenali sebagai pelan yang percuma lah, dan diberikan kepada mana-mana institusi pendidikan yang mempunyai domain edu. Okey, seperti kita bernaung di bawah KPM dan
domain edu yang kita gunakan ialah moe-dl.edu.my. Jadi daripada situ kita melanggan untuk upgrade langganan ni kepada satu langganan baru. Seperti mana yang ditunjukkan kat sini, inilah kontrak dia, iaitu nama dia ialah G Suite Enterprise for Education ataupun nama dia sekarang Google Workspace for Education Edu Plus. Okey, itu yang terkini lah, nama yang terkini. Dan lesen yang dibayar oleh pihak KPM sejumlah 109,522. Okey, ini adalah lesen yang berbayar dan Google telah bersetuju untuk berikan pada kita 4.5 juta lesen yang percuma. Lesen percuma ni adalah lesen murid. Apa yang anak murid kita gunakan, yang depan dia ada M dash sekian dan juga para siswa dan siswi di universiti, di universiti, di kolej dan sebagainya. Mereka banyak menggunakan lesen percuma ni. Manakala lesen berbayar ni adalah seperti mana yang kita dapat dekat setiap sekolah, kita ada 8 akaun CM dan 1 akaun sekolah. Okey, jadi akaun-akaun ni, 8 akaun ni diberikan langganan yang dimaklumkan tadi lah. Okey. Dan untuk akaun guru pula, tak salah saya diberikan juga langganan lesen percuma. Okey, ada ciri-ciri yang ada ciri-ciri yang tak ada. Okey, seperti mana kita dapat lihat kat sini, ini tak apa. Okey, ini bahagian feature-feature baru yang disediakan dalam Google Workspace for Education. Kalau rakan-rakan dulu ingat, kita pernah gunakan akaun edu kita, sama ada dekat KPM ataupun yang D5 ataupun yang e-didik, kita dapat free untuk semua guru. Dan email tersebut kita boleh gunakan untuk meet sehingga 250 orang peserta. Tapi untuk makluman rakan-rakan, seperti mana email yang saya gunakan sekarang, kita boleh muatkan sehingga 500 orang peserta. Okey, 500 orang peserta. Kemudian kita boleh rakam dan simpan apa saja rakaman yang kita buat dekat Meet, seperti mana yang saya sedang buat sekarang. Okey. Kemudian selain daripada itu, kita boleh siarkan secara langsung Google Meet kita ni kepada 100,000 orang peserta lagi menggunakan live stream. Okey, live stream ni tadi hanya boleh ditonton oleh mereka yang berada di dalam domain yang sama. Setakat inilah bagi D5, sebab setting dia mereka tetapkan di bawah domain kita sahaja. Domain kita seperti mana yang saya maklumkan tadi ialah moe-dl.edu.my. Jadi domain ni apabila rakan-rakan sebarkan, contoh nak buat mesyuarat PIBG, okey, jika anda tidak mahu siarkan pancarkan melalui YouTube contohnya, kita boleh gunakan Google Meet, buka untuk ibu bapa masuk dan buka juga live stream untuk mereka tonton menggunakan email D5 anak. Mereka boleh masuk gunakan email D5 anak mereka. Baik, selain daripada itu, kita ada feature-feature tambahan lain seperti noise cancellation, breakout room, polls, Q&A, attendance tracking dan whiteboarding. Jadi kalau hari ni kita menggunakan Meet ni dengan email sekolah, jadi tak jadi masalah lah untuk kita kesan siapa yang masuk dan siapa yang keluar dalam Meet, sebab dia ada automatically akan generate automatically akan generate attendance setiap kali kita gunakan. Tapi kalau kita gunakan akaun yang percuma, mungkin Gmail ke ataupun akaun murid ke, dia tak ada dah feature ni. Dah tak ada dah. Okey. Baik, untuk tambahan yang lain, jika rakan-rakan biasa menggunakan Google Classroom, dia ada semakan plagiat. Tapi semakan plagiat ni biasanya digunakan oleh pihak universiti lah. Kalau di peringkat universiti, mereka ada satu software dipanggil Turnitin untuk semak sama ada copycat ke, ada yang menyalin semula ayat daripada peserta lain atau pengguna lain ke. Tapi dalam Google Classroom, dia dah ada dalam Google Classroom tu sendiri dan boleh diaktifkan. Okay? Tapi untuk peringkat sekolah rendah macam kita, tidaklah digunakan sangat. Tapi kelebihan-kelebihan lain masih ada lagi untuk Google Classroom tersebut. Okey. Baik. Untuk makluman, bagi admin D5, bagi admin D5, sebenarnya apa saja yang diberikan, maklumat yang diberikan, kita kena sampaikan kepada pihak
sekolah lah. Kemudian kita kena kongsikan dengan rakan-rakan guru. Jadi apa yang Cikgu Karti buat hari ini adalah untuk memberikan makluman kepada rakan-rakan berkenaan dengan akaun masing-masing lah. Jadi anda boleh sentiasa gunakan, dan saya hari ini akan share beberapa perkara yang saya rasa penting untuk rakan-rakan gunakan seperti mana yang Tuan Besar tadi minta. Kita akan lihat beberapa fitur, cara nak gunakan, cara nak aktifkan, okey. Kemudian rakan-rakan bolehlah menggunakan akaun ini dengan lebih baik lagi, okey. Sebab sekarang ni kalau rakan-rakan tak gunakan akaun tersebut, anda tak pernah login, anda tak pernah buka, atau mungkin lama sangat anda tak buka, kemungkinan besar akaun anda akan kena suspend. Bila kena suspend, Cikgu Karti tak boleh tolong, saya pun tak boleh tolong, hanya PPD saja yang boleh lepaskan. Okay? Begitu juga dengan akaun murid. Jadi apabila saya dengar Tuan Guru Besar ada memaklumkan nak minta murid-murid masuk setiap minggu sekali, sekurang-kurangnya sekali lah masuk ke dalam komputer, itu adalah salah satu tindakan yang sangat-sangat baik untuk memastikan semua murid ada peluang untuk menggunakan ID mereka. Sebab kalau ID mereka tak digunakan lebih daripada 3 bulan, tak salah saya, ia akan kena suspend. Okay? Bukan 3 bulan lah, lebih pada setahun. Minta maaf lebih daripada setahun kalau tak diaktifkan, tak dimasukkan kat mana-mana, tak diguna, tak buka email, mereka akan suspend email tersebut. Bila suspend, kita kena mohon lah dekat pihak PPD untuk aktifkan semula. Tapi kalau terlampau banyak, contohnya macam satu tahap atau seluruh sekolah atau satu tahap tu terus tak buka langsung email mereka, jadi kita kena minta pula pada ke peringkat KPM untuk aktifkan. Okay? Hanya mereka saja yang boleh tolong aktifkan. Baik, seterusnya kita akan pergi pada IDCM ni terlebih dahulu. Jadi untuk makluman, akaun seperti mana yang rakan pengacara majlis gunakan tadi ialah akaun CM1. Sepatutnya ia digunakan untuk mengurus Google Site sekolah. Ini cadangan daripada pihak KPM lah. Okey. Kemudian CM2 untuk mengendalikan upacara rasmi sekolah. Okey, katakanlah nak buat mesyuarat PMBG ke dan sebagainya. Kemudian CM3 yang baru-baru ni kalau ada rakan-rakan yang terlibat, dia minta untuk masuk ke akaun CM3 untuk mengisi borang dan sebagainya. Mungkin rakan-rakan adalah antara guru data. Jadi guru data sekolah perlu pegang akaun CM yang ketiga. Kemudian untuk penolong kanan boleh menggunakan CM4, untuk hal murid CM5, penolong kanan kurikulum CM6. Untuk ketua bidang, ketua panitia ni ada ramai. Jadi anda semua kalau ada lebih daripada 2 orang pun, lebih daripada 5 orang pun, anda kena gunakan CM7. Kemudian ada satu untuk simpanan. Okey, manakala kalau ada ada keperluan lain lah. Maksudnya kalau akaun ni tadi tak boleh buka, mungkin CM8 ni lah yang jadi akaun yang kita boleh gantikan untuk buka maklumat-maklumat yang lain lah. Okey. Baik. Kalau ikutkan guru sekolah kita tak perlu bayar apa-apa kita tak perlu bayar apa-apa. Kalau rakan-rakan nak tahu untuk langganan EduPlus ni paling murah pun untuk seorang tak salah saya dalam USD $45 lebih kurang lah. Okey. Tapi mungkin lebih murah lagi kalau dia melibatkan lebih ramai. Itu untuk setahun langganan untuk setahun. Jadi kerajaan telah pun keluarkan modal untuk 100 lebih ribu akaun tadi dan diedarkan pada setiap sekolah. Selain daripada itu, kita juga dapat akaun G kita. Akaun G kita pun boleh jalankan Meet, tapi tak salah saya dah tak boleh rekod. Tapi tak tahulah kalau ada rakan-rakan yang boleh rekod sekarang ni, boleh gunakan kan. Tapi kalau untuk akaun CM sekolah, memang boleh rekod Meet tu. Kalau kita nak simpan boleh, kalau kita nak jalankan aktiviti-aktiviti sekolah, nak buat dadak macam sekarang pun boleh. Okay? Kemudian kalau ikut kat sini dia kata adakah email e-guru punya fungsi yang sama seperti CM? Kalau sini dimaklumkan tidaklah. Okey, so kalau rekod tu memang dah tak ada, maksud kita sedang gunakan akaun percuma. Baik. Untuk kata laluan ni kena minta dengan admin D5 sebab mereka saja atau Cikgu Karti saja yang boleh reset dan juga setkan semula password. Kalau di peringkat sekolah untuk murid, untuk guru dan juga untuk IDCM ni memang kena berbincang dengan admin D5 lah, okey, berkenaan dengan perkara ni. Kemudian untuk kandungan PDP macam contoh macam ni, apa maklumat yang sedang kita lihat sekarang ni, ini sebenarnya lebih kepada sharing. Maksudnya kalau kita buat sesuatu dekat dalam drive kita,
kita nak masukkan dekat IDCM, kita kena share lah. Maksudnya kita share, letakkan dia sebagai editor dan sebagainya. Baik. Sekarang ni izinkan saya untuk share keseluruhan skrin. Dan saya akan tunjukkan pada rakan-rakan bagaimana untuk menguruskan ID. Menguruskan ID. Seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita ada ID murid, kalau kita ada ID, satu perkara yang kena tahu ialah ID murid ni, dia diadakan daripada ID murid di dalam APDM. So sebagai contoh, okay, ini adalah contoh ID murid untuk Alif Hadi Amir ni. So kalau saya copy ni sekarang, saya tambahkan sebagai profil. Ni saya tambahkan sebagai profil. Cara nak tambahkan sebagai profil ni, kita pergi pada ruangan atas dekat dalam Chrome kita. Okey, kita cari butang gear ni, tekan. Dan kita cari kataan add dekat sini. Macam saya ada banyak akaun ni. Okey, saya akan cuba tambahkan akaun murid tu tadi kat sini. Kita klik je add. So caranya kita sign in. Okay, klik sign in. Kita masukkan nombor tu dulu. Dekat hadapannya kalau murid kita letak M lah. M dash. Dan kat belakang dia moi-dl.edu.my. Okay. Macam sekolah saya, kami simplify sikit sebab kami nak mudah supaya anak-anak tu jadi ingat password mereka. Kita gunakan juga ID tu dalam password. So bila kita klik next ni, paste, kita masukkan kata laluan belakang dia, klik next. So kita dapatlah masuk ke akaun tersebut. Jadi kalau rakan-rakan tahu password masing-masing, saya sarankan buat satu profil. Buat satu profil, asingkan. Jangan gunakan satu browser tu ada banyak email dalam satu browser lah. Dia asing-asingkan. Asing-asingkan. Dan kami biasanya untuk akaun ni kita sarankan untuk rakan-rakan guru buat sedikit setting lah. Buat sedikit setting dekat sini. Kita manage apa yang kita nak sync dengan dalam browser kita. Klik pada customize ni. Bahagian history ni kita buang. Bahagian reading list ni pun kita boleh buang. Open tabs ni pun kita boleh buang. Kemudian bahagian addresses and more ni pun kita offkan saja. Okey, tujuan ni kenapa? Bahagian history, bahagian reading list, open tab dan juga addresses ni biasanya kita akan simpan maklumat kad kredit kita atau kad debit kita. Kalau kita buat online purchase ke, kalau kita pergi ke laman-laman tertentu untuk buat belian. Jadi eloklah bahagian-bahagian ni kita offkan supaya dia tidak dapat dilihat oleh hacker. Jadi bila kita offkan macam ni, dia lebih selamat sikit lah. Kalau nak kena hack pun lambat lah. So dekat sini kita confirm saja. Bila kita dah siap sync, biasanya kalau kita ada bookmark apa-apa kat atas ni, dia akan muncul. Okey. Tapi yang ketara ialah kita akan ada paparan ini. Setiap kali kita masuk ke browser kita akan ada paparan ini. So macam yang ini dia dapat inherit daripada saya punya browser, jadi itu yang dia keluar, jadi saya offkan je. Baik. Macam ni sekarang bila sampai kat sini, bila rakan-rakan bawa anak-anak murid nanti ke makmal komputer dan sebagainya, bantu mereka untuk masuk ke dalam browser ni, buat satu profil untuk diri mereka, kemudian klik pada login masuk ni. Dia akan bawa anda ke laman Delima 2.0. Okay, ini adalah laman yang terkini. Terkini disediakan oleh pihak KPM, di mana aplikasi-aplikasi berkenaan dengan Delima semuanya dihimpunkan di sini. So kita akan lihat apa yang ada dalam akaun Delima ni atau paparan 2.0 ni. So kita klik je kat sini, I agree. Kemudian klik here to login. Kemudian dia akan minta untuk kita sahkan email kita. Kita klik je pada email. Ini sama untuk anak murid ke untuk guru. Sama je. Paparan ni sama. Cuma konten sahaja dalam tu yang berbeza. Kemudian kat sini klik je allow. Bila cikgu klik je allow, ini untuk kali pertama je lah. Kali kedua nanti bila masuk dah tak perlu lah. Ini adalah paparan untuk murid. Kalau cikgu dapat lihat di sini, rakan-rakan dapat lihat. Jika dia ada terlibat dengan mana-mana Google Classroom yang cikgu bina, dia akan muncul di sebelah sini. Kalau dan di sini juga dia boleh akses Classroom dia boleh pergi pada Delete TV, dia boleh masuk Meet. Dan kat belah bawah ni ada
pelbagai perkara lah. Ada maklum balas pengguna, buku teks digital. Kat sini ada aktiviti murid. Kalau kita klik, dia akan pergi kat sini. EduActivity dengan latihan atas talian. Okay. So dekat sini peraduan ni pun kita boleh lihat dah ada Kalau rakan-rakan berminat nak teroka boleh lihat. And then ada pusat sumber ni. Pusat sumber ni dia direct dengan U-Library, pustaka ni. Jadi kita boleh open, kita boleh nak buat simpan nak buat pinjaman ke, nak buat pembacaan ke, boleh di sini. Dan kita ada rakan delima ni. Rakan delima ni juga ada pautan-pautan kepada aplikasi-aplikasi daripada kumpulan yang luar mungkin kumpulan swasta yang memberikan perkhidmatan pada KPM lah. Dan untuk bahagian ni pun ada Canva macam-macam lah aplikasi yang telah disediakan yang cikgu boleh teroka. Untuk student, untuk Google pun sama. Kemudian disambung juga dengan Microsoft untuk makluman, rakan-rakan juga ada akses kepada Microsoft 365 tapi secara atas talian sahaja. Penggunaannya adalah basic, bukan full application bukan boleh download ataupun pasang di secara offline lah. Kita gunakan online sepenuhnya. Baik, selain daripada itu adalah tawaran-tawaran lain daripada pihak Petroscience, Apple dan sebagainya. Kalau begini ialah paparan murid, kita lihat paparan guru. Ni adalah paparan guru. Kalau kita pergi kat Delima 2.0 ni, kita klik here. Saya klik nama saya. Dah tak ada dah butang allow tu dah tak ada sebab saya dah pernah masuk. Jadi kat sini akan dipaparkan kalau kita lihat. Ni adalah Google Classroom yang saya dah pernah bina dengan ID Delima saya. Dekat sini ada pengumuman-pengumuman penting yang saya boleh baca. Sama juga ada paparan-paparan sebegini tapi ada perbezaan sikit lah. Mungkin dia punya maklumat tu lebih banyak. Kemudian ada juga penawaran-penawaran seperti ruangan ilmu ni. Ada kursus daripada pihak Google. Rakan-rakan boleh klik sahaja untuk kalau nak sertai boleh klik dan bacalah nak sertai atau tidak, nak buat atau tidak. Kemudian kita ada kursus juga daripada Apple dan juga Microsoft yang disediakan dalam platform ni. Jadi ID ni tadi bukan semata-mata untuk login ke email ataupun buka classroom semata-mata, tapi ada banyak aplikasi yang rakan-rakan boleh masuk, boleh guna pakai dalam PDP dan sebagainya. Dan dekat dalam list ni sebenarnya ada banyak benda boleh teroka. Macam contoh cikgu nak mohon Canva for Education, boleh je masuk kat sini dan gunakan email Delima anda. Jika dia minta sebarang bahan bukti, saya sarankan rakan-rakan untuk menggunakan sijil ataupun surat lantikan ke atau surat pengesahan daripada pihak sekolah lah. Kalau dia perlukan sebarang ID ataupun pengesahan tapi anda juga boleh menggunakan sijil GCE sijil yang ini tadi kat bawah ni. GCE level 1 atau level 2 untuk mohon Canva for Education ni sebagai contoh lah. So boleh bina maklumat kat sini, nak buat macam-macam lah perkara sebab kalau plan edu ni, plan education ni cikgu, dia ada banyak perkara yang premium tadi diberikan secara percuma. Jadi tak salah untuk kita cuba, untuk kita lihat sama ada ia berguna untuk kita atau tidak lah. Kemudian berkenaan dengan email ni tadi, seperti yang saya maklumkan tadi, jika cikgu tidak aktif lebih daripada setahun, ada kemungkinan besar email cikgu akan disuspend. Jadi bila berlaku macam tu, cikgu kena bila cikgu buka ni tak boleh buka lah. Apa-apa ni kalau kita masuk kita tak boleh buka dah, tengok email pun tak boleh. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena maklumkan pada admin. Jadi admin akan maklumkan pula pada pihak PVD untuk aktifkan semula email kita lah supaya kita boleh masuk ke dalam paparan kita sekarang ni. Kemudian saya tunjukkan pula paparan untuk pihak sekolah. Kalau kita boleh pergi kat sini sekejap. Ini adalah pihak sekolah punya. Kalau kita masuk melalui akaun CM atau akaun sekolah, kita boleh lihat paparan yang sama. Kalau kita klik kat sini. Tapi dia punya pilihan tu sedikit lah. Ada sedikit berbeza lah.
Dia sama je macam cikgu, tapi kat belakang ni dia ada tambahan-tambahan yang lain, jadi kita kena teroka lah satu-satu kalau cikgu nak lihat. Okay, boleh teroka satu-satu untuk lihat apa perbezaan dia. Dan rakan-rakan semua memang digalakkan bila anda masuk sahaja ke dalam browser anda, bila dah asing ni dia jadi senang juga. Saya kalau kita lihat kat bawah ni, saya ada banyak tab ni. Yang ini daripada, yang ni tadi saya punya akaun saya peribadi. Yang ini ialah ni akaun sekolah saya sendiri. Sebelum ada wujudnya Delima ni, kami telah pun buat ID kami sendiri, di mana kami telah pun langgan satu edu untuk sekolah kami. Jadi apa yang kami boleh buat ialah dengan edu tadi kami boleh buat website secara percuma. Kita boleh masukkan, kita boleh langgan juga Meet secara percuma. Kalau saya boleh tunjuk kat sini, kita boleh buat email untuk murid kita, dan tak ada restriction lah. Jadi kalau dengan KPM ni dia adalah sikit restriction, cikgu tak boleh gunakan untuk masukkan bahan sewenang-wenangnya. Kalau boleh jangan upload movie ke, jangan simpan data file yang terlampau besar dalam email anda, sebab ia kemungkinan besar boleh dibuang begitu saja. Bukan daripada pihak Google sendiri, tapi adalah daripada pihak admin. Kalau lihat cikgu punya aktiviti tu mencurigakan, dia boleh buang saja maklumat cikgu tu. Jadi kalau boleh cikgu gunakan email peribadi lah, atau email daripada yang ditawarkan oleh pihak lain. Macam email Delima ni kalau boleh elakkan daripada cikgu masukkan bahan-bahan seperti macam saya kata tadi, filem ke atau aplikasi dan sebagainya. Google Drive tu cikgu gunakan sepenuhnya untuk PDPC. Tu yang sebaiknya lah. Baik, seperti mana yang saya tunjukkan tadi, ini daripada akaun sekolah saya sendiri. Okey, akaun sekolah saya sendiri. Kita bina website ni gunakan Google Sites saja. Jadi kalau rakan-rakan berminat, boleh bina menggunakan akaun ID CM tadi tu. Kalau ID CM yang ini menggunakan CM1, jadi boleh dibina Google Sites seperti ini untuk sekolah masing-masing. Minus ini sajalah. Mungkin domain ni tak adalah, dia jadi panjang. Kalau kita, saya boleh tunjuk kat sini. Pasal yang ni saya dah binakan untuk sekolah saya. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya boleh attach domain tu kepada website saya lah. Okey. Tapi kalau kita tak attach website tu, dia akan jadi lain. Dia akan jadi gini, dia akan panjang macam ni lah, sites.google.com/sekian. Tapi ada kat situ MOEDL, baru kita boleh akses. Dia punya alamat dia jadi panjang. Tapi fungsi-fungsi yang lain ni semua sama sahaja. Okey. So kalau rakan-rakan atau sekolah tak nak invest untuk domain, tak jadi masalah. Guna je apa yang ada disediakan oleh pihak Delima. Sebab pihak yang apa yang diberikan ni pun lebih daripada cukup untuk rakan-rakan buat bermacam-macam perkara lah. Baik, selain daripada tu, ada satu lagi perkara yang saya nak share di sini berkenaan dengan persijilan tadi. Jadi bagi rakan-rakan yang berminat, anda boleh mendapatkan sijil Google Certified Trainer. Okey, anda perlu bermula daripada level 1, kemudian ke level 2. Seperti mana yang ada ditunjukkan kat sini, kursus Google ni, anda boleh daftar je dan terus buat kursus tersebut. Okey. Kemudian bila dah diberi pentauliahan, contohnya macam saya sekarang, saya ada GCT. Jadi ini yang saya terima daripada pihak Google. So, kalau rakan-rakan dah pernah lihat lah. Okey. Ni antara perkara-perkara yang saya terima. Tapi bahagian yang seronoknya kat sini, iaitu pemberian akaun-akaun premium. Sebagai contoh, kalau rakan-rakan pernah gunakan StreamYard, kalau kita klik kat StreamYard ni, kita tengok apa dia bagi. StreamYard ni diberikan secara percuma selama setahun. Jadi siapa yang ada sijil atau pentauliahan di peringkat Google Certified Trainer ni, mereka boleh dapatkan StreamYard ni secara percuma sahaja untuk langganan setahun. Untuk makluman, 1 bulan langganannya dekat USD $20. Jadi lebih kurang dalam, kalau kali 4 lebih kurang RM80 lah. Okey, sebulan kalau setahun dah berapa kan. Jadi dia bagi tu secara percuma je. Jadi kalau rakan-rakan berminat, anda bolehlah bertanya atau cuba
lihat kursus yang ada disediakan sampailah nanti, sebab saya dipahamkan ada ditawarkan nanti sehingga ke peringkat GCT mungkin dalam tahun ni. Jadi kalau rakan-rakan berminat bolehlah join sekali, ambil peluang tersebut. Macam saya belajar ni secara sendiri sebelum tawaran delima itu dikeluarkan. Jadi hasil dia sekarang saya diberikan peluang untuk bercakap dengan rakan-rakan hari ini. Saya pun dah banyak mengenalikan program-program di luar berkenaan dengan Google ni. Saya dah banyak buat perkongsian menggunakan apa yang saya ada berdasarkan sijil yang saya dapat, dan alhamdulillah ada banyak peluang yang datang lah selepas saya menerima GCT ni. Tapi bagi rakan-rakan, saya memang sarankan anda cuba, sebab anda boleh, macam tadi ada yang nak memperbaiki kemahiran mereka kan berkaitan dengan ICT. Jadi ini adalah salah satu cabang dia lah. Selain daripada, ada juga banyak yang lain, contoh macam MIE Microsoft punya persijilan pun ada. Boleh cuba, mana-mana pun okey. Yang penting rakan-rakan minat dengan apa yang anda pilih. Sebab dia akan memberikan pulangan yang agak lumayan lah. Macam saya sendiri, saya dah berada dalam GCT ni selama 2 tahun lebih. Alhamdulillah ada macam-macam pengalaman saya dapat, ada macam-macam kelebihan saya dapat. Dan setakat ni bolehlah orang kata nak berkongsi beberapa perkara dengan lebih confident. Nak belajar pun dah jadi senang sebabnya akses kita dengan akses orang lain berbeza. Kita dapat akses kepada aplikasi tu lebih awal. Contohnya macam pengeluaran ataupun pengumuman-pengumuman baru yang rakan-rakan dapat daripada Google sebagai contoh tentang perubahan-perubahan pada aplikasi mereka, kami akan dapat dulu. Kami biasanya dapat 3 bulan lebih awal daripada apa yang rakan-rakan tahu, sebab kami nak bersedia. Dia bagi kami peluang untuk cuba dulu produk tersebut, komen. Jadi hasil daripada itu, end produk mereka serahkan pada rakan-rakan untuk guna. Baik. So ada banyak perkara sebenarnya selain daripada ini untuk rakan-rakan tunjukkan pada anak murid anda, okey. Tapi biasanya kalau kat sekolah kita banyak tumpukan pada classroom ni. Jadi kita buka pada classroom ni. Baik, seperti saya dekat sekolah saya wujudkan dashboard akaun warga ni. Dashboard akaun warga ni apa tujuan dia? Okey, sekarang ni Google Classroom ni bukan semata-mata untuk kita belajar bukan untuk kita buat PDBC saja. Kalau kita nak buat dashboard untuk sekolah kita contohnya, ataupun mungkin paling simple pun sebagai pusat untuk kita letakkan bahan-bahan pengumuman. Kita boleh gunakan Google Classroom ni, kita masukkan ke semua murid kita kat sini. Siapa yang sempat masuk dia akan masuk, siapa yang dah aktifkan email dia akan masuk, okey. Dan dia akan dapat lihat lah, dia akan dapat lihat semua bahan-bahan yang kita letakkan kat sini. Contohnya kalau saya nak buat pengumuman pasal ID delima, saya akan masukkan ID delima tu kat sini. Dan saya maklumkan pada pihak ibu bapa untuk masuk ke akaun ini melalui akaun anak-anak mereka yang kita dah edarkan. Kemudian kalau kita ada pautan, contohnya kita nak mereka gunakan extension tertentu dekat Chrome mereka, kita boleh masukkan kat sini. Kalau kita nak buat pengumuman-pengumuman yang lain tentang cuti sekolah misalnya, bila kita masuk je, asalkan mereka dah login dekat dalam handphone ataupun dalam browser mereka di rumah, mereka akan terus dapat notifikasi dan mereka boleh baca maklumat yang kita berikan tadi. Dah jimat dah dekat situ, kita tak perlu nak print. Biasanya kalau kita nak buat pengumuman ni, kalau ikut yang sekarang, kita perlu keluarkan dulu, dah draft nanti kan, lepas berusaha dah bagi pelulusan, kita printkan, kita edar pula pada murid. Jadi ada banyak perkara sebenarnya kalau kita buat melalui online ni, kita boleh jimat. Kita boleh jimat duit yang tadi kita jimat untuk photostat misalnya, kita boleh alihkan pula pada pembangunan sukan atau mungkin pada nak bina infrastruktur kat sekolah dan sebagainya. Itu antara apa hasrat sebenar lah, bergantung pada sekolah juga sebenarnya. Tapi itulah antara hasrat sebenar KPM apabila mereka berkongsi atau membeli akaun ni, supaya kebanyakan kita akan beralih ke arah itu. Buat supaya paperless, buat ujian secara online, gunakan macam-macam aplikasi produk yang ada, macam Quizzes misalnya, sebab semua tu boleh kita integrasikan dekat dalam Google Classroom. Dan akan datang ada pula dekat sini ada tambahan lagi feature-feature yang akan keluar, seperti contoh
Kalau sekarang ni kita buat assignment, assignment ni kita buat satu saja, akan datang assignment ni kita boleh buat 3-4 soalan sekaligus. Kita boleh jadikan dia sebagai satu ujian. Kita hantar dia dekat anak murid kita, dia akan selesaikan tugasan tu satu persatu. Kita akan dapat dia punya progress. Semua ada kat sini. Dia akan keluarkan dia punya progress kat sini lah. Macam sekarang, yang ini untuk saya bagi maklumat saja. Okay. So ada macam-macam perkara kita boleh buat. Kita boleh kongsi kerja, kita boleh kongsikan laman. Contohnya macam ni saya gunakan untuk saya kongsi laman-laman pembelajaran. Ni saya guna masa kita buat PDPR dulu. Dan kita boleh kumpulkan maklumat-maklumat dia, kita boleh kumpulkan markah-markah dia, kita tahu siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar, siapa yang masuk kelas kita dan dapat hantar grade dia dengan cemerlang, okey, ada yang tak hantar, ada yang tak terlibat. Jadi dari situ kita perbaiki sikit demi sikit. Mungkin ada masalah dia nak login ke dan sebagainya. Okey. Dari situ kita boleh bantulah. Dan saya difahamkan pihak sekolah telah pun berjaya mengedarkan ID, semacam sekolah saya juga. Kita dah capai, tahniah pada rakan-rakan semua sebab dah capai 100% login. Cuma ada beberapa sahaja akaun yang terlibat, tak salah saya, sebab murid tadi berpindah daripada sekolah lain ke sekolah rakan-rakan. Jadi hanya 2, tak sampai 5 je akaun, tak salah saya tadi yang dimaklumkan, yang belum lagi login. Jadi bila mereka dapat login nanti, mereka dah selesai masalah mereka, insyaAllah rakan-rakan juga, sekolah rakan-rakan juga akan mencapai 100%. Ini pun kalau dia dapat capai untuk setiap sekolah pun dah cukup bagus lah saya rasa. Sebab kita Melaka ni dia berada kat tengah-tengah sekarang ni, antara negeri yang sederhana lah dalam login ni. Jadi setiap minggu kalau dia orang pergi, rakan saya Encik Kamarul tu kalau pergi ke JPN ke atau buat apa perbincangan berkenaan dengan D5 ni, biasanya dia orang tekankan bab ni lah tentang login ni. Okey. Kemudian itu sebab mereka sediakan aplikasi yang baru ni untuk rakan-rakan, untuk memudahkan rakan-rakan masuk lah, untuk dia pantau, untuk dia lihat. Jadi saya memang sarankan rakan-rakan simpan ni URL ni, kalau boleh bookmark sahaja dekat dalam browser masing-masing. Jadi boleh terus masuk, boleh terus masuk dekat sini, boleh cuba akaun D5 masing-masing dan lihat apa yang aplikasi yang ditawarkan di dalam portal tersebut. Jadi rakan-rakan boleh teroka lah apa saja kelebihan yang ada tu. Kalau rakan-rakan rasa berguna untuk anda, gunakan sahaja, aplikasikan dalam PDPR. Macam-macam ada. Kalau kita nak tengok kat sini, macam saya memang pengguna tegar Quizizz ni lah. Okey, Quizizz ni. Tapi saya gunakan sebelum D5 ni muncul lagi. Jadi saya banyak gunakan dekat dalam akaun e-didik saya. Saya banyak gunakan dalam akaun e-didik saya. Tapi tak bermaksud bila rakan-rakan guna dekat e-didik misalnya, macam saya kat sini. Contohnya, anda tak boleh integrasikan dekat dalam kelas. Sebenarnya boleh. Kita boleh gunakan link tu, kita share dekat situ, kita dapatkan laporan saja. Rakan-rakan boleh terus gunakan D5, murid pun boleh terus gunakan D5. Yang penting dekat situ, apa saja kita bina, contohnya kita bina dalam library ni, kita buat quiz ke apa ke, kita masukkan saja quiz-quiz ni dekat dalam Google Classroom kita. Jadi bila mereka akses, kita dapat laporan kat sini dan mereka juga dapat penggunaan untuk Google Classroom dan juga email mereka lah melalui D5. Tak jadi masalah sebab setiap satu aplikasi ni dia ada cara untuk share dia. Kita nak assign homework, kita boleh dapatkan dia punya ID dan sebagainya. Kalau kita tengok report ni, kita boleh dapatkan dia punya link, assign practice ni, kita boleh bagikan link tu kat dalam classroom kita. Okay? Dan pengurusannya amat mudah, sangat-sangatlah mudah. Okey, dia tak perlukan masa yang panjang untuk cikgu belajar, kecuali kalau cikgu memang zero lah berkenaan dengan internet ni. Bagi saya, dia sebenarnya tak ada istilah zero, dia hanya istilah cikgu nak atau tak nak saja. Biasanya kalau kita tak tahu, kita akan kata tak perlulah kita belajar kan, atau benda tu mungkin tak perlulah kita guna sebab kita dah biasa dengan chalk and talk, kita dah biasa dengan buku dan RPH, kita dah biasa dengan mengajar tanpa menggunakan komputer dan sebagainya. Tapi tak salah cikgu kalau cikgu mencuba
sesuatu yang baru, kalau cikgu tak apply pun untuk semua, cikgu apply untuk sebahagian atau mungkin cikgu apply untuk diri cikgu sendiri. Macam saya simpan maklumat RPH dekat dalam drive, saya simpan macam-macam perkara lah. Contohnya dekat sekolah saya, kalau saya boleh tunjukkan kat sini. Okey, kat sekolah saya kami gunakan aplikasi Google Sheet ni untuk kita benakan laporan-laporan seperti ini. Ini adalah laporan guru-guru yang belum balik lagi. Jadi saya pernah lihat kat sini siapa yang belum balik lagi. Okey, ada yang balik awal pun kat sini. Jadi kita boleh lihat daripada sini kita boleh bina aplikasi sistem yang kita boleh pantau, kita boleh lihat, kita boleh bantu rakan-rakan. Sebagai contoh, kalau kat sekolah rakan-rakan saya tak tahulah macam mana anda rekodkan keberadaan guru dalam kelas. Saya gunakan online sahaja cikgu. Ni contohnya. Bila rakan-rakan isi borang, kita dapat laporan tersebut dalam bentuk seperti ini. Okay, laporan ni dijana setiap hari. Okay, setiap hari, hari-hari dia tinggal klik je. Mereka boleh klik sama ada sebelum mula kelas ataupun selepas mereka dah habis kelas. Yang penting dekat sini ada rekod. Bila ada rekod kehadiran, kita boleh semak. Kita boleh semak siapa yang masuk kelas tu, dia ngajar apa, siapa yang relief, apa yang dia buat, kenapa dia tak hadir dan sebagainya. Jadi bila kita boleh bina sistem ni cikgu berdasarkan kita menggunakan ID 5 kita tadi, macam-macam benda kita boleh bina. Jadi daripada sini kita dah manfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada itulah. Jadi bila cikgu nak laporkan sesuatu misalnya, atau cikgu nak buat rekod untuk bilik khas, atau cikgu nak buat rekod untuk pinjaman buku ke, nak bina satu sistem, boleh je cikgu, tak ada masalah. Yang penting cikgu tahu apa yang nak dibuat, cikgu ambil masa untuk teroka dan cikgu cuba guna ilmu dan juga perkara yang cikgu bina tu dekat sekolah semasa kerja dengan murid-murid dan sebagainya. Tak kisah skop mana pun, yang penting cikgu gunakan kelebihan yang ada dalam ID cikgu tu. Okey. Sebab kita dengan kontrak yang ada, kontrak saya lupa nak maklumkan tadi, kontrak yang diberikan cikgu ia diberikan selama 3 tahun ni bermula daripada tahun lepas. Jadi dia akan tamat pada 2023. So kalau kita nak kalau kita nampak macam-macam perkara yang kita dapat buat ni jadi adalah sayang kalau kita tak guna pakai. Andai kata sebab dia amat menjimatkan. Dari satu segi berbanding dengan Microsoft cikgu semua apa yang cikgu dapat lihat sekarang, aplikasi ni adalah percuma saja. Kita tak perlu bayar bulanan berkenaan dengan ni. Yang kita bayar tu sebenarnya adalah untuk license saja. Kalau saya boleh tunjuk kat sini, ini ialah contohlah. Ni contoh ni, saya sebagai seorang guru ICT dengan sekolah Google Certified Trainer, saya ada akses kepada akaun-akaun ni. Ni saya boleh tunjukkan lah beberapa contoh. Kalau ini kat peringkat KPM pun sama juga, paparan dia sama. Okay. Saya cuma boleh kongsikan dekat sini contohnya dekat billing ni. Saya boleh tunjukkan plan dia. Macam sekarang ini yang saya maksudkan free ni tadi. Kalau mana-mana sekolah pun ambil, dia akan dapat akaun free ni terlebih dahulu. Akaun free ni dia akan berikan kita 100 terabyte storage. Macam sekarang KPM pun menggunakan 100 terabyte storage. Tapi mereka ada akaun tambahan. Dekat sini macam saya ni, kalau saya nak tambah, dia ada dua lah. Dia ada satu pilihan sajalah, iaitu Teaching and Learning Upgrade. Jadi Teaching and Learning Upgrade ni kalau kita baca, dia ada kelebihan, need kita boleh buat sampai 250. Kemudian kita boleh stream kepada 10,000. So kalau Edu Plus, dia bezanya dia boleh buat 500, kemudian stream kepada 100,000. Kemudian kita boleh yang lain-lain samalah, macam Q&A, poll apa semua tu sama. Kemudian kita ada juga tambahan storan, iaitu setiap satu akaun. Kalau contoh kita ambil Teaching and Learning ni, satu akaun kita akan dapat tambahan 100 terabyte. Kalau sekarang dengan program Edu Plus ni yang KPM dapat, setiap akaun CM tu sebenarnya ada tambahan 20 GB. Jadi dia ada increment dalam bentuk storage tadilah. Okey. Dia ada tambahan. Jadi setiap akaun kita ambil ni dia akan bertambah
bertambah dalam storan yang kita terima dekat daripada Google. Kalau ikut akaun ni sekarang, okay, kalau kita tengok kat sini, ni storan ni, bawah storage ni, sorry. Di bawah storage ni, Allah. Salah tekan saja. Sekejap bagi dia loading jap. Okey. So bawah storage ni dia ada macam sekarang ni saya sedang gunakan 11 je, 11 gig aja untuk sekolah saya sendiri. Tapi kalau KPM lebih banyak lah. Kalau KPM-nya lebih banyak. Mungkin dah lebih daripada 100 terabyte tadi tu. Tapi setiap satu sekolah akan dapat 100 terabyte sendiri. Ini akaun sekolah saya. Akaun yang saya sendiri sebagai GCT. Contohnya ini akaun GCT saya. Kita lihat kat sini. Ini akaun GCT yang saya gunakan. Jadi akaun ni saya terima daripada pihak Google. Kemudian saya tambah sikit langganan. Okay. Tapi sebagai Google Certified Trainer, saya boleh gunakan email saya sendiri ataupun domain saya sendiri dan buat langganan. Jadi ini contoh je lah, cikgu. Apa yang kita boleh capai. Macam saya sekarang seluruh domain yang saya ada sekarang ni menggunakan 5.38 terabyte sahaja. Ini contoh lah daripada 100. Tapi masing-masing ni semua akaun ni ada tambahan 100 GB sebab dia orang ada buat langganan. Okay. So, selain daripada ni cikgu, daripada apa yang cikgu dapat lihat yang saya sedang buat sekarang ni, ni sambil-sambil kita bercerita ni saya tunjukkan macam mana saya uruskan kehadiran contohnya kat sini, macam mana kita boleh lihat keberadaan sekolah. Tapi untuk banner ni tak ada ambil masa sehari cikgu. Kita boleh, kalau macam hari ni kalau kita nak buat benda ni dia akan ambil masa sampai esok pagi. Okey, kalau nak belajar. Tapi kalau cikgu betul-betul berminat, kalau betul-betul berminat, sebenarnya ada banyak ruang dan peluang untuk cikgu buat. Kalau cikgu nak minta saya ajar pun boleh, cikgu boleh buat nanti rangkaian ladap yang lain pada masa-masa akan datang. Kita boleh belajar perkara yang mudah, contohnya macam mana nak banner Google Form, kemudian macam mana nak buat, nak dapatkan maklumat, nak proses maklumat tersebut. Itu antara pakar-pakaran yang saya ada lah. Okey, untuk rakan-rakan guna kat sekolah. Macam saya kata tadi, anda boleh buat rekod untuk penggunaan bilik khas, anda boleh buat macam-macam lah. Untuk rekodkan RPH pun boleh, anda nak buat sistem penyimpanan untuk surat menyurat pun tak jadi masalah. Okey, macam-macam perkara kita boleh capai. Tapi cikgu kena ada komitmen, cikgu kena ada minat. Kalau ada minat, ada komitmen, kita boleh buat. Tapi kalau cikgu tak minat, dia seperti macam kita cakap curah air di daun keladi, dia lalu. Tapi kalau cikgu minat, insya-Allah apa saja yang cikgu nampak saya buat ni, cikgu pun boleh buat. Dan lebih lagi sebenarnya, sebab saya yakin ada ramai yang antara rakan-rakan kat sini dah ada pun pengalaman tu, mungkin lebih baik lagi daripada saya, lebih bagus daripada saya. Tapi mungkin peluang tu tak ada nak menggunakan. Jadi kalau anda kata ada yang minat, nanti boleh berbincang dengan SU Radap ke, dengan Cikgu Karti ke untuk kita buat sesi seterusnya. Macam hari ni kita fokus pada pengenalan sahaja. Okey. Baik. Seterusnya, berkenaan dengan D5 ni sebenarnya dah tamat dah. Dia tak ada apa sangat pun. Dia lebihnya pada kita nak kenalkan tentang email yang cikgu dapat. Seperti mana Tuan Guru Besar dah sebut tadi, kalau untuk kita punya guru, depan dia ada G. Kemudian untuk rakan-rakan, untuk anak murid pula, depannya ada M. Jadi diikuti dengan nombor yang saya tunjukkan tadi, ID APDM tu. Jadi daripada ID tu nanti kita akan dapat akses kepada apa yang anda dapat lihat di sini. Bagi sesi yang kalau anda kata nak buat perkongsian nanti, saya cuma minta Cikgu Karti atau nanti kan boleh ambil lah dekat dalam Google Classroom ni tentang apa yang ada di sini. Saya tak pasti sekolah Simpang 4 ada terima Chromebook tak? Ada terima. Berapa banyak Yang lama dululah sebanyak 40. Okey. Yang terbaru ni SK Simpang 4 belum tersenarai lagi. I see. Okey, sebab masa tu sekolah saya ada terima Chromebook. Ada terima Chromebook. Dan untuk makluman cikgu, Chromebook yang sedia ada kat sekolah yang di bawah YES dulu, program YES tu, sebenarnya kita tak boleh guna sebabnya bukan tak boleh buka lah, benda tu boleh buka, boleh guna kalau masih elok. Cuma
dia tak terima update. Dia dah tak terima update daripada pihak Google lah. Sebabnya dia punya versi tu 32 bit. Okey. Yang versi ni ialah versi 64 bit. Tapi kan cikgu, kalau cikgu ada komputer lah yang support 64 bit di sekolah cikgu boleh gunakan ni, Chrome OS Flex. Chrome OS Flex ni ialah pengganti kepada satu lagi OS yang membawa Chrome OS ni. Kalau cikgu pernah guna Chromebook kan, dia simple je kan, dia keluar browser dan sebagainya. Dia samalah konsep dia dengan Chrome OS Flex ni. So Chrome OS Flex ni apa dia boleh buat? Kita boleh install pada komputer yang lama, komputer yang kita dah tak gunakan sangat ataupun mungkin dah out to date, tapi dia boleh support 64 bit. Contohnya macam desktop yang tak salah saya yang keluaran 2010 ke atas lah. Okey. Dia boleh support ni. Dia boleh support Chrome OS Flex ni. So apa dia yang berlaku ialah dia akan tukar desktop kita tu jadi Chromebook. Jadi bila kita gunakan dia jadi simple je lah. Macam saya kat mama komputer saya memang gunakan ini. Saya tukar terus OS yang sedia ada tu kepada Chrome OS Flex. Kalau cikgu nak belajar macam mana nak pasang ni, cikgu boleh buat lawatan kerja lah kat mama saya tunjukkan macam mana nak buat. Nanti kita boleh kongsi lah macam mana kita nak buat benda ni. Sebab dia simple kan, kalau dia ada video tutorial pun. Dia dah ada sediakan video tutorial dan ni tak perlu risau, benda ni free. Dia tak macam kalau kita tak perlu beli Chromebook pun. Kalau kita dah ada contoh kat rumah ada laptop yang tak pakai, yang rasa-rasanya dia dah out of date lah. Hardware dia perlahan, dia punya RAM tak besar, okey. Tapi kalau kita ada Chrome OS Flex ni, insya-Allah bila kita pasang je dekat laptop tu, kita boleh gunakan dia seolah-olah macam komputer baru. Cuma bezanya dia ada kekurangan sikit. Kita tak boleh nak install Word ke dalam tu, tapi bila kita kata gunakan Chrome OS, dah tentulah kita gunakan semua aplikasi-aplikasi yang ada melalui Google lah. Melalui Google. Okey, kalau saya boleh kongsikan, dia sama je macam kita gunakan Chromebook lah. Tapi yang ni yang saya ada kat rumah sekarang ni ialah Chromebook yang betul. Saya cuba onkan sekejap lagi dan saya akan tunjukkan dia punya screen tu macam mana, paparan dia macam mana. Sebab ini adalah salah satu daripada latihan yang kita perlu ada lah kalau dekat peringkat KPM. Okey, kejap Cikgu nak tanya. Ya. Yang Chrome OS ni kalau kita dah install, adakah dia time frame untuk 3 tahun punya ke atau memang kita dah install dia kita boleh guna bila-bila? Oh, yang ini terus pakai je, dia tak ada kontrak je. Dia tak ada kontrak. Yang kontrak tu hanya lesen untuk email kita saja. Tapi bila email kita lesen dia dah expired, Chrome OS tu masih boleh terus guna. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih. So kalau cikgu ada komputer lama di rumah, cikgu boleh terus ubah dia jadi Chromebook. Jadi yang ni pun simple sebenarnya. Bila Chrome OS ni kalau budak peringkat sekolah menengah sekolah rendah dia orang lebih mudah menggunakan Chrome OS ni lah sebab dia paparan dia tak berapa macam mana cakap dia tak crowded macam kita gunakan Windows ni. Dan kita tak perlu nak update, dia auto update sendiri, dia tak kena virus. Dia jarang rosak kalau kita gunakan Chromebook lah. Tapi kalau Chrome OS ni pula kita pasang dekat komputer yang lama, dia jarang menjadi masalah. Dia senang diuruskan. Okey. Baik, sekejap saya dah masuk ni dekat saya punya Chromebook. Saya akan tunjukkan dia punya paparan. Saya offkan share sekejap kat sini. Okey, sekejap saya tukar paparan kejap. Okey. Saya baru je masuk dekat Chromebook. Okey, saya share kejap dia punya paparan. Okey. So ini adalah paparan Chromebook saya, daripada Chromebook saya.
So kalau kita dapat lihat kat sini, kita boleh uruskan kita punya kalender dan sebagainya. Dia sama macam browser kita. Cuma bezanya kita tak boleh tambahkan profile. Kita boleh tambah email tapi kita tak boleh tambah profile dekat screen window yang sama lah. Itu je. Dan paparan dia sangat-sangat clean. Kalau masuk, macam ni je paparan dia. Untuk akaun yang macam saya gunakan ni ialah akaun sekolah. Ni akaun sekolah. Jadi paparan dia akan automatically default. Cikgu install Chrome OS ke atau cikgu guna Chromebook sendiri ke, dia akan default pada paparan wallpaper cerdik ni. Kalau cikgu tak suka sebenarnya cikgu boleh tukar. Tapi untuk akaun MOE ni dia dah lock lah. Dia dah lock. Jadi cikgu akan dapat paparan yang sama je lah, mana-mana peranti pun. Tapi bila cikgu dah install atau ada Chromebook sendiri misalnya, cikgu boleh gunakan dengan email Gmail, email editing, email yang lain-lain lah, dengan cara cikgu tambahkan peserta tu tadi atau pengguna tu tadi dalam Chromebook cikgu. Tapi yang bagusnya tentang Chrome OS ni, setiap satu ID tu berasingan. Jadi lepas seorang murid guna, dia log out je, murid yang kedua boleh guna untuk ID dia. File dia berasingan, dia tak campur, dia tak kacau. Kalau beza bila kita gunakan Microsoft, paparan login tu adalah bila kita login semua sama. Dekat situ browser rakan-rakan tu boleh buka. Contohnya macam sekarang ni, okey ni set off dulu jap. Okey, jap Okey, contohnya macam paparan skrin saya ni tadi. Bila kita masuk guna Microsoft, okey, kita dapat paparan akaun yang sama. Bila dia buka je browser satu, rakan-rakan ni boleh buka je. Ni contohnya kita dah masuk banyak ID ni kan. Ini kalau seorang yang berguna, okey lah. Tapi kalau ramai yang guna pada satu masa, di dalam makmal tersebut, dia bertukar ganti. Sebab jumlah komputer tak menyamai dengan jumlah murid kan. Macam kat sekolah saya, sikit je komputernya yang kami dapat. Yang sedia ada, dah banyak rosak. Jadi yang sedia ada dalam makmal tu cuma ada 8 je. Jadi kalau kita nak kongsi dengan satu kelas yang ada lebih kurang 30 ke 40 murid, terpaksalah buat pengiliran. Jadi bila buat pengiliran tu, dia masuk guna ID dia sahaja. Okey, bila dia masuk guna ID dia, file dia kat situ, gambar ke apa semua ada kat situ. Tapi bila dia keluar, kawan dia tak nampak apa-apa yang ada, yang dia dah set. Tapi macam ni kalau Windows biasa, kita boleh lihat. Contoh saya masuk tadi ada akaun lain. Walaupun kita dah asingkan, tapi yang ini tak ada password protect. So kita boleh tekan je, kita boleh masuk. Okay, kita boleh masuk terus, kita boleh lihat. Jadi itu je lah kelemahan dia kalau kita gunakan dekat atas Windows lah. Tapi bila kita ubah sesuai sikit, jadi murid tu tadi akan sentiasa perlu ingat password dia. Bila datang ke makmal dia masukkan ID dia. ID tak payah masukkan, dia cuma ambil je paparan gambar dia, kemudian masukkan password. Baru dia boleh masuk akaun dia. Jadi kat situ dah ada security sikit lah, sedikit keselamatan di mana kalau mereka gunakan untuk buat kerja ke contohnya, tak ada orang boleh tamper dengan kerja dia, tak ada orang kacau, okey. Dia boleh masuk gunakan ID mereka sendiri, uruskan ID mereka sendiri dan sebagainya. Okey. Baik, saya rasa setakat ini saja yang saya akan kongsikan untuk hari ini. Jika ada soalan boleh tanya. Ada kemusykilan ke, ada perkara yang nak tahu ke? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah rakaman ini saya akan uploadkan ke YouTube untuk memudahkan rakan-rakan untuk tonton semula. Kalau nak kongsikan dengan rakan-rakan guru di sekolah lain pun dipersilakan. Dan saya ucapkan terima kasihlah terutamanya pada Tuan Guru Besar Cik Anwar bin Ismail kerana jemput saya, berikan peluang untuk saya buat pembintangan pada petang ini. Saya minta maaf lah kalau apa yang saya kongsikan tu tak seberapa. Sebab pada saya pengenalan ni sebenarnya dia sikit je. Dia sebenarnya yang lebih menarik, ada banyak perkara boleh cerita ialah bila kita masuk ke aplikasi tu sendiri. Kalau kita lihat satu persatu aplikasi tu, hari ni memang tak cukup masa. Tak jadi sejam. Saya biasanya kalau cerita pasal Meet je pun dah dekat 2 jam pasal Meet saja. Belum lagi cerita pasal benda-benda lain. Lagi kalau yang saya tunjukkan tadi berkenaan dengan Google Sheet, macam mana kita nak buat sistem dan sebagainya, itu sekurang-kurangnya kursus sehari. Dalam kursus sehari tu kita boleh kongsi A sampai Z
apa saja yang tadi rakan-rakan nak bina, kita boleh cuba bina. Sebab dia ada banyak sebenarnya perkara yang kita kena pelajari. Dia bukan sekadar pada aplikasi tersebut, dia ada benda-benda di sebaliknya. Kita boleh gunakan app script, kita boleh tambah pula add-on yang tertentu untuk buat dia fungsi dia lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Okey. Dan selain daripada itu, kalau rakan-rakan berminat, saya memang sarankan kalau dah ada GCA level 1, tahniah, dah ada level 2, tahniah. Kalau belum ada, silakan daftar. Sekarang ni program DCTP tu, tak salah saya masih ada lagi. Kalau rakan-rakan daftar, anda akan dapat buat ujian tersebut secara percuma saja. Untuk ujian level 1 misalnya, harga dia ialah USD $10 dan KPM dah keluarkan voucher secara percuma untuk anda guna. Kalau DCA level 2 pula dekat USD $25, hampir 100 lebih. Jadi kalau rakan-rakan ada peluang untuk ambil, dah daftar pun habiskan. Saya sarankan memang habiskan kursus tu, memang sangat-sangat berbaloi lah untuk anda sebab ujian pun percuma. Anda tak perlu keluarkan modal. Macam saya sendiri masa saya belajar sebelum ada semua-semua ni, saya keluarkan modal dekat lebih daripada RM2,000 juga untuk habiskan sesemua yang saya ikuti sekarang sampai saya dapat peringkat JCT. Tapi alhamdulillah pulangannya pun lebih daripada tu sebab saya dah masuk 3 tahun dah sebagai JCT. Saya pun dah melatih hampir 100 lebih JCT juga dekat seluruh Malaysia ni. Jadi kalau siapa-siapa yang biasa duduk dalam Ididik Malaysia tahulah kami ada program yang dinamakan sebagai Jom Get Certified. Itu adalah salah satu dari program yang saya jalankan di seluruh Malaysia, okey, untuk mentauliahkan guru-guru ke peringkat GCT. Ada yang bermula daripada kosong, ada yang mula daripada level 1, ada yang mula daripada 2. Okey, tapi insya-Allah kalau rakan-rakan berminat, kita akan buat, kalau nak masuk Jom Get Certified ni, bulan 8 nanti akan ada intake lagi. Jadi kalau rakan-rakan berminat bolehlah join, nanti saya akan iklankan, saya akan berikan, boleh tengok kat dalam Telegram channel Ididik Malaysia lah. Okey. Tapi kalau tak berminat pun nak join yang percuma, boleh pergi je dekat DCTP, dekat dalam D5 masing-masing dan boleh daftar. Cikgu akan dapat voucher percuma, cikgu akan dapat latihan secara percuma dan macam-macam pengalaman lagi cikgu akan dapat. Okey. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan pada semua. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan berjumpa lagi, ada peluang yang lain insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon semua untuk sentiasa login dan gunakan D5 masing-masing. Sangat-sangat rugi kalau anda tak gunakan sebab KPM telah belanjakan, bukan semata-mata kerana KPM telah belanjakan duit untuk D5 ni, tapi ada banyak sangat manfaat yang anda boleh dapat daripada akaun D5 anda insyaAllah. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada penceramah pada petang ini, Encik Malik Abdullah, atas perkongsian ilmu tentang penggunaan ID D5 di sekolah kita. Terima kasih juga kepada guru besar, pentadbir, rakan-rakan, guru yang setia sehingga ke penghujung program pada kali ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Semoga kita dapat manfaat, dapat ilmu daripada apa yang kita dengar pada petang ini. Walaupun di mana sahaja kita berada. Dan saya sudahi dulu. Semoga mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan semoga berjumpa lagi pada ladap yang akan datang. Sekian, terima kasih.